Setiap season lah akan ada kematian apa semua kan. So waktu kita orang pergi tu, kata saya ada tidak kurang 8 pendaki yang meninggal. Pengalaman hampir tertimbun runtuhan salji. Mungkin tak semua orang sampai ke Gunung Everest, tapi setiap orang perlu ada Gunung Everest di hati dia. Assalamualaikum kepada fans Harimau Melaya semua. Hari ini Fatihah bawa edisi khas kita bersama dengan pendaki Gunung Everest pertama dari Kuala Terengganu ni. Kita boleh perkenalkan diri dulu bersama dengan Puan Marina dengan Encik Rafi. Assalamualaikum. Saya Marina. Sebenarnya saya bukan berasal dari Terengganu lah. Saya orang Kedah. Okey, saya orang Kedah tapi sekarang dah menetap di Terengganu dan bekerja di Terengganu. Saya jadi orang Terengganu kan. Kita nak beritahu lah, pasangan ni berkenal di Gunung Everest pada tahun 2002 dan naik pelamin waktu 2008. Perkenalan diorang dekat Gunung Everest tu, mungkin kita boleh share sikit kecintaan dekat Gunung Everest. Macam mana? Macam mana ni? Macam mana boleh berkenal dekat Gunung Everest hari tu? Kenalkan diri dulu. Encik Rafi. Assalamualaikum Harimau Melaya. Saya Rafi, asal Kampung Pulau Manis Rada, Kuala Terengganu. Sekarang full time dalam industri sukan, pelancongan, banyak dengan adventure consultant lah. So berat soalan tadi tu. Okey, apa tak kenal maka tak cinta lah. Siapa-apa pun dia bertitik tolak saya kenal dengan Marina sewaktu projek pendakian Kalapatah dan Everest Base Camp, di mana waktu tu UiTM, universiti pertama negara yang ingin menjayakan projek pendakian ke Himalaya. Dan waktu tu saya salah seorang yang terlibat dalam pengurusan lah. Dan waktu tu kita UiTM yang diuruskan projek tu melalui Pusat Sukan UiTM, dan dengan Majlis Perwakilan Pelajar serta jawatankuasa yang terlibat open selection. So Marina salah seorang lah yang terlibat dari segi pendaki wanita. Waktu tu saya lupa 25 orang. 26, 4 perempuan, yang sebenarnya lelaki. So saringan waktu tu saya ingat daripada lebih 500 orang peserta yang buat pemilihan. So akhirnya kita pilih 26 pendaki dan waktu itulah saya kenal dengan Marina, dan dari situlah kita rapat, kenal waktu pendakian ke Kalapatah Everest Camp. Detik-detik ni bermula dari situ lah. Maknanya percintaan di Himalaya lah. Cinta berputik di situ lah. So tadi abang kata dalam 500 orang 26 saja yang terpilih. Itu diorang berkelayakan macam mana tu? Apa faktor-faktor dia untuk dapat kelayakan tu? Okey, sebab kita semua tahu waktu tu Pusat Sukan bekerjasama juga dengan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Dia ada beberapa kriteria lah, of course lah, dari segi bukan sahaja di sudut fitness, di sudut saringan kesihatan juga. Satu SOP yang penting lah dalam menentukan tahap kecergasan seseorang pendaki, dan itu juga yang kita bawa daripada asas yang kita jayakan sahabat-sahabat semua tim waktu tu, dan kita amalkan sampai sekarang. Kesihatan first untuk kita menjadi pendaki yang profesional, sebab dia melibatkan fisiologi kita ke tahap yang ke tahap yang tertinggi lah, dari segi fizikal cabaran itu sendiri kan. Selain daripada ujian kecergasan, keterampilan, semangat berpasukan, dan juga kecenderungan dan juga sasiah kita lah dalam pasukan itu sendiri. Okay, mungkin Puan Marina sendiri boleh
share tak macam mana pada mulanya berminat untuk jadi pendaki dan untuk mencapai mendaki Gunung Everest? Okey, sebenarnya minat mendaki tu memang daripada awal lagi lah. Memang daripada awal. Masa dekat UiTM memang cukup aktif lah. Memang cukup aktif dengan college Seroja masa tu saya. So kita ada Seroja Adventure Team. So memang orang kata aktiviti hujung minggu tu banyak lah dengan aktiviti yang mendaki kan, hiking, air terjun ke apa semua kan. Macam tu lah. Okey, jadi bila ada pemilihan tu saya pun berminat dan ikut kan. Memang dia open selection, so student-student UiTM siapa yang minat boleh ikut. So macam saya pun ikut. So daripada situ dia macam develop saya punya minat kepada ice climbing pula kan. So macam nak pergi pendakian yang luar negara tu kan, daripada yang dalam negara kita pergi ke luar negara pula. So selepas UiTM masih lagi kita teruskan dengan aktiviti mendaki tu. Dan 2004 hampir grad lah masa tu kan. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Pusat Sukan untuk menjayakan projek misi UiTM ke Everest tahun 2004, Muka Robin dan juga Ahmad Ridwan masa tu. So kita orang antara sekretariat lah, sekretariat yang menjayakan projek tu. So dua pendaki tu pergi. So daripada situlah memang kita sentiasa orang kata terlibat lah. So bila kita grad pun lepas tu macam kita kata kita kena teruskan aktiviti ni. So tertubuhnya Persatuan Kembaran Negara. Yang ni kebanyakannya memang graduan UiTM lah. Persatuan Kembaran Negara ni. So daripada situ memang impian persatuan sendiri untuk menghantar rakyat Malaysia ke Everest. Pada mulanya Puan Marina sendiri pernah sampai ke Everest pada tahun 2004 Everest Base Camp. Base Camp dulu. Macam mana 2002. 2002. Macam mana time tu rasa macam nak try satu hari sampai ke puncak? Macam mana? Memang ada terdetik, tapi sebab tahun 2002 tu macam kita masih lagi baru. So macam try dululah. Dia punya kesukaran tu agak tinggi lah masa tu kan. So macam kena MS apa semua tu kan. Jadi dia macam tak terfikir lagi sampai ke tahap tu. Dia punya nak pergi tu pun rasa macam sukanya kan. Sukanya masa tu. Tapi selepas kita balik dan kita melalui proses tu, tahun demi tahun kan. So macam kita rasa bila tahun pertubuhan Persatuan Kembaran Negara dan nak menghantar wanita ke Everest dan saya dipilih disebabkan ada pengalaman saya tu. Saya macam orang mengantuk di Serongga Bantal lah. So macam dari situ lah kita terus training kan. Walaupun masa tu keluarga macam tak berapa tahu lagi lah niat kita nak ke Everest sebenarnya kan. Tapi kita pergi dekat training kan. Terima dulu pergi training. Encik Rafi sendiri macam mana boleh terdetik niat macam satu hari nak sampai lah Gunung Everest ni, lagi-lagi sampai ke puncak tu? Okey, bila kejayaan waktu pendakian bersama UiTM ke Kalapatan Everest Base Camp pada 2002, kita dah kenal, kita dah makin kenal gunung altitude tinggi, gunung bersalji. Of course lah, kalau contoh apa-apa pun hobi, kalau kita main bola, mula kita nak wakil kampung, lepas tu kita nak wakil daerah, wakil negeri. So impian tu ada. Apatah lagi bila kita berjaya sampai di Kalapatan, di Everest Base Camp setinggi 5,400 meter kan. Jadi kalau Allah bagi rezeki, Tuhan bagi rezeki, ada kekuatan, mana tahu esok-esok aku boleh pergi ke puncak kan. Dan macam Marina sebut tadi, dia bukan terhenti di situ. 2002 lepas tu 2002 dan waktu projek pendakian 4 puncak saya pergi lagi bersama rakan-rakan membantu projek Muka Robin masa tu, masih under UiTM. So pergi lagi ke puncak terakhir di Kalapatan, dan daripada situ tercetusnya idea UiTM untuk menjayakan projek demi negara ke Everest. Waktu tu Muka Robin dan juga Ahmad Ridwan. So saya dilantik waktu tu ketua sekretariat dan juga base camp manager lah, untuk menyelaras segala benda, kelengkapan, persiapan dan sebagainya. Dan rentetan daripada kejayaan waktu tersebut, saya masih ingat di mana penasihat projek adalah bekas Timbalan Menteri Penerangan yang bahagia Dato' Haji Khairi Yunus.
kita buat deklarasi sebelum kita turun daripada base camp. Kejayaan ini kita tidak noktah di situ. Kita putuskan untuk meneruskan kumpulan yang ada ni untuk kita aktif di luar sebab sebahagian besar dah grad. So kita declare untuk menubuhkan Persatuan Kemaran Negara, supaya ada badan yang boleh ke tengah, ke depan dalam memeriahkan lagi sukan pendakian gunung ni lah. So kita form Persatuan Kemaran Negara 2004. Daripada situ kita dah letakkan agenda, misi dan sebagainya lah. Dan bertitik tolak 2005 PKN Persatuan Kemaran Negara umumkan untuk menjadikan projek Merdeka di Everest sempena kemerdekaan negara yang ke-50 tahun pada tahun 2007. So saya ingat pada mulanya dia memang tak dipilih lah sebagai pelaki. Bukan tak dipilih apa, sebab dia cuma 6 orang. 6 orang, dan dia sendiri tak menawarkan diri dia untuk orang kata terpilih sebagai pelaki, padahal dia banyak sebenarnya yang membantu kan. Saya pun pada mulanya saya rasa saya tak, cuma bila decide apa sebenarnya kita nak buat sejarah signifikan 50 tahun kemerdekaan tu. Kemudian dia kata kali ini kita hantar wanita. Mula 2 orang, lepas tu 4 orang, lepas tu 6 orang, lepas tu 7 orang. So sebab kita pun memikirkan soal kos, sebab bukan kos yang kecil. Apatah lagi waktu 2007 saya fikir itu kumpulan ketiga secara rasminya projek Merdeka, projek Everest yang disokong oleh kerajaan dan juga pelbagai peraja. Jadi kita nak pastikan kumpulan yang teramai ni dibuat persiapan dengan sebaik mungkin. Sebab itulah kita set up awal, kita sasarkan kurang-kurang setahun setengah hingga 2 tahun kita kena lalui fasa latihan. Sama ada dalam negeri, luar negeri, basic fitness, gunung dalam negeri, gunung altitude tinggi di luar negara, alpine course, psikologi. Alhamdulillah saya suka mengimbau semula kenangan bahawasanya projek tersebut mendapat kerjasama yang pelbagai pihak, MSN-nya, ISN, banyak penaja lah, menaja dan juga membantu, UiTM melalui Pusat Sukan dan juga Fakulti Sains Sukan, dan RTM sendiri sebagai official broadcasting. Dan kalau 5 campur 2, 7. So 2 tu adalah RTM Marina dan juga Arwah Bandris. Dan apa-apa pun projek ini initiate by Arwah, ketua pendaki, ketua ekspedisi kami, yang juga ketua jurulatih kami lah, Arwah Muhammad Fauzan Hassan, yang mana kalau pendaki-pendaki semua kenal lah, dia legenda Gunung Negara, salah seorang pendaki yang first expedition 1997, yang waktu tu dia gagal 400 meter lagi nak ke puncak, dan dia comeback dengan kita orang after 10 tahun. Dan alhamdulillah dia berjaya lah bersama kami. Jadi kita nak tanya, waktu dekat Gunung Everest, apa peristiwa kenangan manis kat sana atau kenangan pahit? Kau tu kenangan pahit yang mungkin boleh dikongsikan? Bagi saya sendiri tak adalah kenangan yang pahit sangat kan, semuanya manis-manis belaka. Kebanyakannya manis-manis lah. Okey, cuma manis okey, cumanya dari saya sendiri, apa yang kata cukup merisaukan ataupun membuat keyakinan saya tu yang selama ni tinggi, tiba-tiba down, disebabkan pada 5 hari terakhir final attempt kita ke puncak Everest, saya mengalami cerit berit yang teruk jugalah, sampai saya kata kita punya penasihat lah, yang juga pendaki, Datuk Khalid Yunus, dia dapat pintas saya. Biasa-biasanya memang dia akan tertinggal dekat belakang lah, tapi kali tu daripada base camp
nak pergi ke camp 1 je saya ambil masa yang cukup lama 9 jam nak sampai ke situ kan. Disebabkan faktor kesihatan saya lah. Kemudian alhamdulillah dengan orang kata kekuatan mental jugalah kan. So macam apa yang doktor di base camp Dr. Azamani masa tu, doktor untuk kita punya ekspedisi ni, dengan walkie-talkie call, bagi tahu you kena makan air PORS ni 2 liter, kemudian ada ubat cakul yang dibekalkan. Memang saya buat sebab saya fikir kalau saya patah balik, saya terpaksa turun, sebab dia kata kalau tak dapat buat cek memang kena turun lah. Bila kena turun memang saya tak ada chance lah nak potong, sebab orang lain, pendaki lain akan teruskan pendakian. So macam saya kena gagahkan, saya cuba buat apa itu. Alhamdulillah bila sampai dekat camp 1 rest, esokkannya dah okey lah. Dan saya dapat bersama-sama balik lah dalam pace saya tu yang okey lah kan, sampai balik. Jadi itu antara kenangan yang saya rasa kalau saya memang tak cukup mental yang kuat, memang saya memang akan patah balik lah jawabnya kan. Tapi alhamdulillah rezeki lah Allah izinkan untuk sampai. Itu memang mindset agak kuat lah untuk capai ke puncak Mungkin abang sendiri ada kenangan yang ingin dikongsikan ke waktu dekat Gunung Everest tersebut? Saya rasa pengalaman hampir tertimbus ataupun terhempas runtuhan hampir salji. Kalau nyaris lah. termnya dipanggil avalanche. So dia runtuh skeping. Skeping tu bukan kecil, skeping tu besar menara. So waktu tu dia kalau mana saya cari gambar, kalau kita ibarat kata okey kan. So ini gambar camp 2 sebenarnya, camp 2. So dia macam kita lalu, kalau gambaran yang kecil kita pergi mandi air terjun kan, tebing kiri kanan kan. Itu gambaran kecil. Kita berada antara base camp ke camp 1, kita laluan macam itu tapi besar. So yang tebing itu adalah tinggi, besar, tinggi menara, tinggi wisma. So runtuh tu skeping. Dia kebiasaannya bila waktu tengah hari panas, dia akan berlaku percairan, dia akan runtuh. So avalanche. So dia punya bunyi sangat gerun. So laluannya kebiasaannya yang ditakuti dipanggil the death zone. Ada pada base camp ke camp 1, dia salah satu cabarannya adalah kita kena melalui 13 crevice, rekahan salji yang kita kena cross tangga tu. So dalam masa yang sama kita kena melalui tepi tebing gunung. Dalam sekitar Kumbua Expo tu, so dia ada tebing kiri kanan. So ada beberapa laluan tu dia kena lalui hampir dengan tebing tu. Kita orang hampir sampai, saya, Marina, Sherpa dan Dato' Khalid Yunus. Waktu kita orang turun, ada sebagian pendaki dah sampai awal. So kita agak kemudian waktu tu, waktu fasa training. So kita hampir sampai tu, kita agak terlambat sikit je. Biasanya kalau berlaku tuan saji, semua yang berada di base camp ni akan keluar daripada kemah. Weh, siapa tu? Ada siapa-siapa kena tak? Dia akan nampak macam semua je berjalan. Dia macam jauh yang cukup ni lah. Jadi waktu tu semua dah risau sebab dia orang yakin dan percaya kita orang ada waktu tu. Kita orang melalui waktu tu. Dan kita orang memang duduk rapat-rapat waktu tu, kita memang mengucap, kita bertakbir. Dan alhamdulillah waktu kita hanya kena tempias debu-debu salji itulah. Kalau ke depan sikit, lebih kurang jarak lebih kurang dalam 50 meter je lagi. Memang laluan panjang okay. So itu antara risiko lah. Waktu kena tu ada cedera apa-apa ke? Tak ada. So cabaran yang kedua, so saya sebut dah crevice tadi kan, kat salji. Kalau siapa yang kayak, sorry, memang patah balik lah. Memang bayar saja-sajalah. Sebab dia ada yang dalam dia punya crevice, ada yang luas, ada yang bila luas tu yang risau kena sambung tangga macam tangga TNB tu. So kita pakai crampon,
kasut paku tu. So kita kena ngam-ngam paku tu dengan jalur dia kan, safety line. So sampai tengah goyang. Itu satu. Yang kedua, runtuhan salji, avalanche. Yang ketiga, semua orang tahu bahawasanya setiap season lah akan ada kematian apa semua kan. So waktu kita orang pergi tu, kata saya ada tidak kurang 8 pendaki yang meninggal. Waktu kita pergi ke camp 2 ke camp 3 macam masa tu, ada kematian semalam. So waktu kita orang naik, dia orang dah rescue semalam, mayat buat turun. So kita orang naik, mayat buat turun sebelah kita. So dia mengganggu fokus kita, ketakutan kita, fokus kita. Tapi kita kena kuat lah, ya Allah. Mencabar dari itu mengganggu emosi. Emosi. Itu adalah pendaki dari Korea yang cuba, orang kata naik route yang lain lah. Daripada camp 2 tu dia nak terus ke camp 4, dia tak melalui camp 3. Tapi nasib tak menyebelahi. So kita kena runtuhan salji lah, avalanche. Tapi maknanya dalam keadaan yang cukup menyedihkan lah. Ada yang putus kepala kan, sebab dia macam satu bongkah yang cukup besar. Kalau macam menghiris lah, orang kata ais yang tajam kan. So macam-macam trauma kejap lah bila tengok tu kan. Tapi apa-apa pun, bila sebut pendakian, especially pendakian gunung 48,000 meters lah, 14 gunung yang ketinggian 8,000 meter kan, ataupun 7,000 meter ke atas, dia melibatkan alpine style ataupun pendakian teknikal dan bersalji. Dia memerlukan kudrat yang tinggi, persiapan fizikal, mental, rohani. Jadi alhamdulillah, saya fikir saya kena respect, saya kena akui bahawasanya apa yang kami buat ni melalui satu prosedur yang sangat rapi dan bagus. Apa-apa pun kita tetap kembali kepada Allah yang Maha Kuasa, bahawasanya segala yang berlaku ni adalah ketentuannya, rezekinya, qadar-qadarnya. Tetapi kita sebagai manusia ni, of course lah, kita kena melalui satu ilmu, satu knowledge, pengetahuan untuk buat sesuatu yang sama ada sukar ke senang kan. Jadi apa yang kami lalui, kita buat persiapan daripada pemilihan, dari segi kesihatan, dari segi latihan dalam negeri, luar negeri, dan ya, betapa kita nak tim kita ni serius. Kita lantik 2 doktor perubatan Everest, Dr. Anwar Su'un, Dr. Azamani. Kedua-duanya pakar pelbagai bidang yang kita rasakan sesuai suit dengan sukan pendakian gunung ni. Kebetulan kita lantik juga memang dia faham dalam dunia pendakian. Dan bukan sahaja pemantauan daripada doktor perubatan ni sebelum pendakian, malahan beliau mereka follow sekali memantau sewaktu pendakian. Daripada airport sampai ke base camp, daripada base camp sampai ke puncak, sampai ke camp 1, camp 2, camp 3, setiap camp analyse. Dalam masa sama, saya kena akui strategi kami persiapan meletakkan pentingnya pendaki sokongan. Kita harus berbelanja, nampak macam membazir, tetapi inilah yang menentukan kejayaan sesebuah atlet ataupun pendaki itu sendiri. Saya rasa mana-mana sukan berprestasi tinggi, saya rasa benda ni pun sama penting. Perlunya sokongan tim teknikal, tim supporters untuk menentukan kejayaan yang kita nak capai. So kita waktu tu kita bawa support team, termasuk tim doktor, pendaki sokongan ni melibatkan beberapa sektor lah, beberapa portfolio, maknanya yang in charge dari segi makanan, apa nak dibawa, berapa banyak. Saya rasa hampir setengah tan kita bawa makanan yang kita fikir benda tu membantu dari segi psikologi dan juga semangat kita. Dari segi promosi publicity, promosi publicity update, sebab
RTM juga adalah merupakan official broadcasting kan. Jadi macam mana report daripada base camp, hari-hari kita report. Sebab saya ingat lagi Selamat Pagi Malaysia, dia hari-hari dia buat liputan Selamat Pagi Malaysia, utusan official paper. Dari segi komunikasi, dari segi perubatan, dari segi makanan, dari segi logistik, itu antara portfolio ataupun biru-biru yang kita wujudkan. Dalam masa yang sama, saya ingat lagi faktor strategi kerohanian pun kita bersama dengan JAKIM. Persiapan sebelum, semasa, selepas, mengadakan solat hajat. Betul. Solat hajat satu, dan cara macam mana kita nak menunaikan solat dekat sana kan. Macam-macam halangan dan sebagainya. So kita kena belajar lah nak berwuduk macam mana, dan tayammum macam mana, waktu di nak hampir ke puncak macam mana caranya, tak ada air yang sejuk tu kan. Guna saji. Kalau tak guna saji, bila dah tak sejuk sangat, tak keluar kemah, dinding kemah, debu-debu dinding kemah, sehinggalah ke tahap apa ni, menghormati waktu lah. Apa nama ni, saya suka nak berkongsi bahawasanya apa yang SOP yang kami faham dan diajar dalam pendakian Gunung Everest, kita ada indikator. Sebab dipantau oleh ketua jurulatih, dipantau oleh doktor perubatan. Indikatornya adalah, untuk makluman, kita orang spend dekat base camp tu 2 bulan. So 2 bulan, apa yang kita orang buat 2 bulan ni lamanya. So elemen psikologi ataupun keseronokan juga macam-macam lah. Kita buat bola takraw lah, bola tendang, buat apa, sahibah, saidina, macam-macam lah. Macam-macam game dah buat kan. Apa semua ni lah. Apa nama ni, sebulan adalah fasa latihan antara base camp, sebulan setengah antara base camp sehingga ke camp 3. Ramai tak tahu bahawasanya tim doktor dan juga ketua jurulatih, kita meletakkan SOP. Saya rasa sama dengan tim yang lain, melainkan memang dia dah pro, ataupun dia dah memang super climbers yang memang aktif dengan pendakian beratitude tinggi. Indikatornya adalah kita orang training camp 1, camp 2, camp 3 selama sebulan setengah. Mana-mana pendaki yang lepas ke camp 3 dalam keadaan sihat, selamat, fit, insya-Allah tim akan benarkan pendaki ini meneruskan pendakian ke puncak. Dan bila ke camp 3, ketinggian dia bukan 7,200 meter. So body dah boleh adapt dengan level tu. Kalau body tak boleh adapt, mungkin simptom AMS tu sangat teruk lah. So itu antara faktor yang tim doktor tak nak gadaikan nyawa seseorang pendaki lah. Itu supaya orang faham bahawasanya kenapa tempoh yang terlalu lama 2 bulan. Yang final attempt adalah 4 hari naik, 3 hari turun saja. Kita selepas melepasi latihan camp 3 tu, kita turun di banyaklah camp 1, minggu pertama camp 1 turun, camp 1 tidur turun, camp 1, camp 2 tidur, rehat, turun. Lepas tu camp 1 tidur, camp 2 tidur, camp 3 tidur, baru turun. So benda tu bermain selama sebulan setengah. Dan selepas kita selesai camp 3, kita turun, itu fasa terakhir. Normal SOP di base camp, semua wakil pendaki akan mesyuarat untuk menentukan strategi berdasarkan weather forecast. So contoh, bila dah study weather forecast, kita putuskan pada minggu hadapan bermula hari Isnin sehingga Khamis cuaca cantik. So mungkin negara Korea set nak pergi hari Ahad, Malaysia nak pergi hari Isnin, dan sebagainya lah. Kalau kebetulan semua nak pergi pada hari Isnin, itu yang berlaku trafik jam. Itu yang strategi kena TikTok. Saya ingat lagi perbincangan Sherpa supaya dia jangka waktu tu ramai pendaki. Macam mana strategi tong gas, macam mana nak meletakkan camp yang terbaik, pemakanan dan sebagainya.
kan ramai-ramai pergi, ada yang daripada Korea, ada yang daripada Malaysia, semua waktu tu memang kenal ke dengan sama-sama? Ada tak masih kontak lagi sampai sekarang? Masa kami tu ada 36 negara lah. 36 negara, tapi macam kita kenal dekat situ je lah, tak adalah kontak. Biasalah kan, kenal, maknanya dia singgah-singgah macam tu je lah. Kita tak adalah masih kontak lagi. Cumanya pada tahun pendakian tu juga ada pendaki dari Filipina, tapi sebenarnya dia orang mendaki dari sebelah Tibet. Tibet tapi turun dekat sebelah Nepal. So pendaki wanita Filipina ni ada 3 orang. So dia orang dah sampai pada 17 Mei sampai puncak. Dan masa kita naik tu dia on dia turun lah. So bila dia 3 orang sampai, saya adalah pendaki Asia Tenggara yang keempat lah. Untuk sampai pada 21 Mei tu, pada tahun yang sama lah. Jadi 3 Filipina tu dia menjadi 3 yang terawal di Asia Tenggara. Okay. Tapi yang itu masih ada kontak lah dulu. Kita maknanya dia ada di Singgah Rata Terengganu. So macam kita ada kontak lah. Masih rapat lagi lah. Okay. Kita nak tanya kos untuk naik ke Gunung Everest tu berapa untuk bagi seorang ke atau satu tim? Berapa anggaran kos untuk naik ke Gunung Everest? Kalau kita bercerita soal kos, kita meletakkan kos termasuk fasa latihan. So lama kan, setahun setengah ataupun 2 tahun. So memanglah kos bila kita waktu ekspedisi sebenarnya tu satu kos. Kos kita mulai fasa latihan pun satu kos. Termasuklah kos alatan, antara kos yang besar lah. Jadi saya fikir tidak kurang 200,000 lah. 200,000 kalau pendakian seorang sebab kos yang akan menjadi berbezanya bila kita mendaki 48,000 ni adalah mana-mana gunung 48,000 permit pendakian. Kalau Nepal, permit pendakian dia $20,000 seorang. Itu baru permit lah. So bila kita pergi ke Himalaya, wajib kita kena hire konsultan di sana, melibatkan porter, guide, kitchen, dapur, set up camp, dan semua lah. So itu memang industri pendakian gunung secara profesional di Nepal lah. Dan memang industri pendakian gunung ni memang sumber pendapatan utama di negara Nepal. So maksudnya nak pergi Everest ataupun nak pergi gunung beraltitude tinggi ni, kodrat bagus belum tentu boleh pergi. Ada duit belum tentu boleh pergi. Luck ataupun rezeki, itu paling besar peranan lah. Dia yang penting dari waktu latihan tu kan, itu asas lah. 90% persiapan sebenarnya bermula di maknanya di tempat kita, dari latihan lah sebenarnya. Dan selebihnya dekat sana, untuk kita komit kepada jadual latihan dekat sana, dan 1% tu izin darinya kan. Tiba-tiba dah sampai 100 meter pun kalau tak izin tak sampailah. Baru-baru ni kita dengar Malaysia digemparkan dengan tragedi yang berlaku di Gunung Everest kan, yang di mana kita kehilangan kita punya lieutenant iaitu arwah Awang kan, dan juga yang sedang masih mencari, di mana misi ni telah dihentikan sementara sebab atas faktor-faktor cuaca dekat sana, iaitu pencarian hawari kan. Mungkin boleh share sikit sebagai pengalaman yang telah ke puncak Everest tu kan, tragedi yang macam ni berlaku, apa perasaan dengan tragedi yang macam ni? Ada kontak-kontak ke yang macam dapatkan kita masih ada berita ke? Kita agak simpati dan juga sayulah dengan peristiwa tersebut. Salam takziah kepada keluarga pendaki arwah Lieutenant Colonel Awang, bekas pengarah Petana Awam Kedah.
percubaan sebagai sabahan pertama kan. Ajal dah mau di tangan Tuhan. Allah dah tentukan arwah meninggal di sana kan. Dan kita duka cita jugalah seorang lagi sahabat pendaki kita, OKU, saudara Hawari, belum dijumpai lah. Kalau kita tengok statement media semalam, secara rasmi misi pencarian berakhir dan akan disambung semula pada tahun untuk season pada bulan Mac April nanti. Pada bulan September Oktober nanti. Jadi saya masih yakin dan percaya saudara Hawari dapat dijumpai, sebab kadang-kadang bila dah berubah season, dia mungkin berlaku kecairan hard ice tu. Mungkin waktu tu mungkin mudah dikesal lah. Saya yakin percaya body sebahagiannya masih kita boleh, sebahagian tu boleh kekal lah. Dan apa-apa pun kita yang dalam dunia pendakian, saya mengucapkan salam takziah juga kepada tim pendakian lah, yang diketahui oleh Azim. Untuk kita ulas perkara ni, hanya ketua ekspedisi ataupun pasukan yang pergi sana lebih tahulah apa yang berlaku. Cuma mungkin of course lah saya faham statement daripada Kementerian Belia dan Sukan dan juga beberapa pihak terbabit untuk membuat satu postmortem lah, sebab ianya melibatkan tragedi ini. Saya Marina dan juga rakan-rakan bersama Presiden Persatuan Kemaran Negara sudi bersamalah untuk berkongsi input, berkongsi pengalaman, apa juga yang terbaik lah untuk memastikan sukan pendakian gunung di luar negara ni dapat kita perkemaskan dalam semua perkara lah. Mungkin ialah KBS ataupun kerajaan nak tengok satu SOP yang terbaik, supaya adventure tourism ini dapat dijayakan dan dapat diterima baik oleh semua pihak, sama ada dalam negeri ataupun luar negara. Sebab sekarang ramai sukan pendakian ni dah jadi gila-gila dah. Dah jadi sebuah industri yang bagus lah. Tak lagi besar lah. Kerajaan pun dah declare Mahalim Gunung dah jadi sebuah industri, dah menjadi satu career yang serius. Dan saya rasa mungkin benda ni kita kena ada satu tata cara yang lebih bagus, lebih sistematik. Dan rakyat Malaysia pun dah makin ramai pergi mendaki keluar negara, supaya menjadi satu panduan yang baik pada kita. Betul lah. Bagi saya SOP ni penting lah sebenarnya. Untuk kita, risiko tu ada, tapi macam mana kita nak kurangkan risiko, betul-betul nak kurangkan apa yang kemungkinan yang terjadi tu kan. InsyaAllah kalau dia dibuat dengan cara yang betul, risiko tu memang dapat cuaca juga akan memainkan peranan. Cuaca memainkan peranan, tapi bila kita ikut SOP yang betul, pasti kita tahu cuaca tu macam mana. Kita dapat mengawal jugalah kan, dengan lebih awal lah. Okay, jadi kita nak bagi soalan terakhir lah pada pendaki-pendaki yang mungkin satu hari nak capai ke puncak Gunung Everest kan. Sekarang diorang tengah training kat gunung-gunung dalam Malaysia ni dulu, mungkin bukit-bukit ni dulu kan, kelajuan atau sistematik mendaki dengan lebih cepat ke, timing ke kan, diorang punya flow semua. Mungkin ada sikit motivasi ke, tips ke untuk diorang. Soalan ni Fatihah sebenarnya. Ini betul ada pendaki-pendaki ni. Okay. Fatihah mungkin insyaAllah satu hari. Dia kalau dekat, orang kata dekat Malaysia ni mungkin tak ada masalah lah, sebab kita dah biasa kan. Maknanya
memang ramai pendaki-pendaki atau pelari-pelari yang hebat yang boleh orang kata sekarang ni climb beton, boleh ada climb beton pun dekat gunung kan. So macam dia orang memang laju lah, tapi bila ia melibatkan altitude dan apa tu orang kata gunung yang tinggi lah, tinggi bersalji pula kan. So itu memang kena betul-betul proper lah. Sebabnya orang kata dari segi masa kita mendaki tu kita kena orang kata kena betul-betul komit. Contoh dia kata mendaki waktu ni kita kena sekian-sekian sampai pukul 11. Kalau tak melepasi ataupun dekat-dekat nak sampai tapi tak sampai lagi, so macam apa yang kita buat, kita tak perlu teruskan, kita akan turun. Sebab gunung tu tak di situ. Kita sebenarnya boleh terus mencuba akan datang lah kan. Mungkin tak ada rezeki masa tu kan, mungkin kita tak cukup training. Tapi kalau melibatkan altitude ni, untuk kita kata Fatihah kata laju dan sebagainya kan, itu tak boleh lah. Sebab altitude ni dia melibatkan satu orang kata ada AMS lah, acute mountain sickness, akut gunung, ataupun kalau senang bahasa kita mabuk gunung lah. Mabuk gunung tu dia memberi kesan kepada tubuh badan kita lah, mungkin kita tak cukup bersedia lah dengan ketinggian tu. So dia boleh melibatkan macam-macam penyakit lah, high altitude pulmonary edema, cerebrum edema kan. So benda-benda tu akan kata memberi efek lah. Tapi ubat dia sebenarnya adalah kita turun ke tempat yang kita tak rasa lah penyakit tu. Sebab dia tak ada ubat pun. Tapi mungkin kita tak boleh dengan ketinggian, kita kena biasakan dulu dengan ketinggian, kawalan body kita lah. Jadi apa tu orang kata, masa tu pun penting jugalah. Masa tu penting. Tapi body kita kena adapt tu, kita kena tahulah. Jadi kalau nak mendaki gunung altitude ni pun HB kita kena tinggi juga. Itu salah sebab tu pemeriksaan kesihatan tu sangat penting lah. Sebab HB ni dia membekalkan oksigen dalam darah. So bila kita HB rendah, oksigen rendah, sebab tu kita mudah orang kata pingsan apa semua kan, sebab tak cukup oksigen, pitam semua kan. Jadi dekat tempat tinggi lagi lah oksigen dia bukan tak ada, tapi dia jauh kan, zarah-zarah dia jauh kan. So kita akan susah nak sedut oksigen kan. So itu menyebabkan lagi teruk lah sinta. Sebab tu kalau orang ada HB pun, kalau betul-betul kita HB dia rendah, Gunung Kinabalu pun dia boleh terkena ALS. Kinabalu ramai yang terkena. Sebab dia high elevation. Walaupun dia mudah 2 hari je naik kan, tapi tak kena syarat, memang boleh kena tu lah, AMS lah. So itu ada training juga nak naik Gunung Kinabalu kan, tak boleh main redah je macam tu. Perlu training jugalah. Tinggi. Secara asasnya memang perlu training. Fitness, basic fitness tu of course lah. So abang cameraman pun nak follow. Abang cameraman. Tapi dekat Kinabalu tu dia kaki kena kuat lah sikit, sebab dia bertangga kan. Macam naik pun yang itu, turun pun macam tu kan. So kena tahan sikit. Tapi dah sampai tahun umur 42 ni slow dah lah. Tapi kita ada dengar juga ada yang kadang-kadang umur 68 masih mendaki kuat lagi tu. Rasanya itu tiap hari tu, tiap hari jadi makanan dia tu. Rasanya kalau average rekod pendaki paling tertua kita di Malaysia ni 81 kot. Kalau di world record Jepun rasanya. Kalau di Malaysia pendaki tertua umur apa? Baru saja kan? Yang last baru ni kan? 78 kan? 8 saya ada baca. Satu kejayaan lah. Kita juga bangga sebagai rakyat Malaysia sebab akak dengan abang sendiri pernah membawa jalur gemilang yang paling panjang, sepanjang berapa meter untuk ke puncak Malaysia World Record, ke puncak Everest, ke Everest, ke Kalapata. Kita bentangkan di Kalapata. Kalapata tu dia sebelahan dengan Everest Base Camp. Malaysia Book World of Record. Malaysia Book of Record. Malaysia Book of Record lagi. Belum lagi. Tapi mungkin world lah, mungkin world sebab tak pernah orang buat lagi kan. Tapi cuma kita pengiktirafan di Malaysia lah. Kita tak pergi ke world. Okay. Jadi kita dah ada bersama interview eksklusif bersama dengan pendaki Gunung Everest
yang mewakili Malaysia. Kita dah rasa cukup bangga dah. Mungkin kepada pendaki-pendaki yang lain nak idolakan abang ni, pasangan yang mendetik-detikkan cinta mereka di Gunung Everest ni. Mungkin satu hari ada juga pasangan baru nanti. Jadi itu saja kepada fans Harimau Melaya. Teruskan support kami, follow YouTube channel kami, social media kami, dan jadilah pendaki yang akan tercapai ke puncak Gunung Everest. Dia terima kasih juga. Dia sebenarnya tak untuk apa tu orang kata, mungkin tak semua orang sampai ke Gunung Everest, tapi setiap orang perlu ada Gunung Everest di hati dia. Kan apa saja pun cita-cita dia, pastikan dia adalah titik untuk dia capai segitiga paling tinggi tu. Okay. Thank you Harimau Melaya. Terima kasih semua.